Inilah baru jadi hati bersih. Bila kita boleh buat benda ini, itu namanya kita mempelajari tasawuf. Jadi mempelajari tasawuf juga bukan untuk bangga-bangga. Nah, aku belajar tasawuf sudah. Kau baru belajar sikit sudah ada perasaan riak, angkuh, takabur di dalam hati. Ini juga masalah. Kalau ikut Imam Al-Ghazali, masalah besar, bukan masalah kecil. Tok guru yang mengajar juga memberi masalah. Kenapa? Sebab dia ajar anak murid dia tasawuf, dia tak ajar anak murid dia membersihkan jiwa. Padahal tasawuf itu adalah membersihkan jiwa. Jadi anak murid dia semua riak di hadapan orang lain. Dengan guru-gurunya sekali itu sama menyumbang. Sebab apa? Sebab tidak ajar anak murid betul-betul. Tok guru pun kena juga. Minta jauh lah, ya. Sehingga juga kita dapat menghiasi jiwa dengan sifat-sifat kesempurnaan. Tadi mengosongkan diri, jiwa, hati selain daripada Allah, sehingga kita dapat menghiasi jiwa kita dengan sifat-sifat kesempurnaan. Apa yang disebut oleh Syekh adalah bermula dengan taubat, istiqamah, benar, ikhlas, zuhud dan waraq dan sebagainya. Hari ini susah dah nak tengok orang yang betul-betul zuhud. Susah dah nak tengok orang yang betul-betul waraq. Kadang-kadang sembahyang disebut waraq, padahal sembahyang wajib. Itu bukan waraq. Kadang-kadang disebut zuhud, pakai baju yang sudah lusuh, tapi baju itu dicuri. Ini bukan zuhud. Jadi kita sudah jauh menilai agama itu, menilai perbuatan manusia itu jauh daripada penilaian agama yang sebenarnya. Susah kita nak tengok manusia yang zuhud, susah kita nak tengok manusia yang waraq, dan banyak lagi aspek-aspek hati yang susah kita nak tengok pada hari ini. Tetapi walaupun susah, masih ada lagi kelompok-kelompok tertentu yang jiwanya bersih. Mereka ini la yazaluna ta'ifatun zahirina 'alal haqqi. Nabi bersabda, sentiasa ada satu golongan manusia yang mereka ni zahir-zahir, nyata-nyata berada di landasan kebenaran, zahir dan batin, ya, akan sentiasa ada. Cuma kita kena perbetulkan niat kita untuk mencari mereka. InsyaAllah Allah akan tunjukkan kepada kita. Jadi kita kena perbetulkan hati kita dulu. Qad rafadul athama wal uyuba. Ini orang tasawuf. Qad rafadul athama wal uyuba. Mereka tidak menginginkan dosa dan keaiban. Orang tasawuf tak mau dosa. Orang tasawuf tak mau sifat aib yang ada pada diri. Kalau kita ada kurap pun, kita rasa macam aib. Penyakit hati ini lebih hina daripada kurap yang ada di badan zahir kita. Jadi kita perlu rasa lebih aib lagi bila ada penyakit hati. Jadi ulama-ulama tasawuf, orang-orang yang menelusuri jalan tasawuf tak mau, ya, rafadul atham. Mereka tidak mau ada dosa pada diri mereka. Wal uyuba, dan keaiban pun mereka tidak mau. Wa tahharul abdana wal quluba. Mereka sentiasa membersihkan tubuh badan, wal quluba, dan juga hati mereka. Tubuh badan untuk syariat, hati untuk hakikat, ya, kerana hati itulah yang Allah lihat. Wa balaghu haqiqatal iman. Mereka sampai kepada hakikat keimanan. Wantahaju manahijal ihsan, dan mereka mengikuti jalan ihsan. Hidup kita dalam agama Nabi SAW ajar, ya, dalam satu hadis yang panjang, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis di mana seorang lelaki datang kepada Nabi SAW, duduk di depan Nabi, tiba-tiba merapatkan kepala lutut dia kepada kepala lutut Nabi SAW. Jadi hadis ini panjang. Kemudian dia tanya Nabi, mal iman, wahai Rasulullah, apa iman itu? Nabi jawab dengan rukun. Mal Islam, dulu dia tanya, apakah Islam itu? Nabi jawab rukun Islam. Kemudian dia kata sedekah. Betul. Kemudian dia tanya Nabi, mal iman, apakah iman itu? Nabi jawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi, sampai habis hadis. Kemudian dia kata sedekah.
Dia tanya iman apa dia? Nabi jawab rukun iman yang 6 itu. Dia pun cakap betul. Lelaki yang tanya tadi. Hadis ini masyhur. Kemudian ditanya lagi, mal ihsan. Apa itu ihsan? Kemudian Nabi jawab, dia pun cakap sadaqta. Betul. Sahabat-sahabat hebat. Dia tanya, kemudian Nabi jawab, kemudian dia yang cakap betul. Nabi tanya sahabat, atadruna manis sa'il? Wahai kawan-kawan aku, wahai sahabat-sahabat aku, kau tahu tak siapa yang tanya itu? Nah, sahabat-sahabat jawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Lalu Nabi jawab, hadza Jibril. Ini adalah Jibril yang datang tanya tadi, duduk dalam majlis ramai-ramai tadi, kemudian mari duduk dekat Nabi, kemudian tanya soalan, dia membenarkan, tanya soalan kedua, dia membenarkan, tanya soalan ketiga lagi, dia juga membenarkan. Nabi kata, hadza Jibril. Ini adalah Jibril. Atakum, dia datang kepada kamu, duduk dalam majlis kamu, tanya aku. Atakum yu'allimakum dinakum. Dia datang mengajar kamu tentang agama kamu. Jibril datang duduk depan Nabi di dalam khalayak sahabat-sahabat semua. Jibril tanya soalan, 3 soalan, inilah agama. Nabi kata, atakum yu'allimakum dinakum. Dia datang mengajar kamu tentang agama kamu. Agama terdiri daripada 3 benda. 1 Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Tuan-tuan, semua anak-anak kita boleh jawab bila tanya rukun Islam ada berapa? Ada 5. Lagu Piramli ada kan? Rukun Islam 5 perkara. Anak-anak kita bila jawab rukun iman ada berapa? 6. Kalau ditanya rukun ihsan ada berapa? Apa ihsan? Sedangkan dalam hadis tadi Nabi bagi tahu, atakum yu'allimakum dinakum. Datang kepada kamu untuk ajar agama kepada kamu. Agama ini terdiri daripada 3 elemen penting. Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6, rukun ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu. Kau menyembah Allah seolah-olah kau tengok Allah. Ka'annaka, seolah-olah kau tengok Allah. Tarahu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Sekiranya kamu tidak dapat melihat Allah, dan memang di dunia tidak dapat lihat Allah, di hari akhirat boleh, fa innahu yaraka. Kau kena yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala tengok kau. Buat ibadat sampai tahap ini, sampai kepada maqam al-ihsan. Sekarang ini Islam alhamdulillah. Ihsan iman pula macam mana? Ihsan belum tentu. Kalau bulatan, tuan-tuan, bulatan yang paling besar sekali Islam. Siapa yang mengucap 2 kalimah syahadah, dia berada dalam bulatan Islam. Kemudian iman ni semakin kecil. Bulatan yang kecil berada di dalam bulatan yang besar tadi. Orang Islam ramai yang tidak sempurna imannya, dikira sebagai tidak beriman. Ya, dia disebut Muslim, tapi dosa zahir dia buat, dosa batin dia buat. Mencuri dia mencuri, lepas tu riak pun dia riak juga bila buat amalan elok. Ini Muslim, tapi adakah dia mukmin? Tidak. Orang mukmin dia yakin dengan Allah, yakin dengan hari akhirat, yakin dengan azab kubur dan sebagainya yang melibatkan keimanan. Dia bulatan dia lebih kecil lagi. Kemudian ihsan macam mana? Ada lagi bulatan kecil, paling kecil, yang berada di dalam bulatan iman tadi. Jadi inilah yang disaring oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dilalui oleh ulama-ulama tasawuf. Wa balaghu haqiqatal iman. Mereka mencapai tahap keimanan. Wa tahaju manahijal ihsan. Dan mereka menelusuri jalan metod al-ihsan. Sembah Allah tadi seolah-olah tengok Allah, nampak Allah. Ada perasaan kita bila sembahyang terasa macam kita melihat Allah Subhanahu wa taala? Ini martabat nombor 1. Martabat nombor 2, tuan-tuan, bila kita tak sampai tahap kita sembah Allah, kita tengok Allah,
Kita kena yakin kepada level yang di bawah sikit, martabatnya nombor 2. Kena yakin Allah tengok kita. Kalau tak yakin Allah tengok kita, basirun, Allah Maha melihat, tauhidnya maknanya rosak iman kita. Tasawuf dia ada kaitan secara langsung dengan tauhid. Bukan tasawuf sekiranya tidak bertauhidkan kepada Allah yang Esa. Maknanya hati kita terlalu lemah. Sembayang, tapi tak boleh melihat Allah Subhanahu wa taala seolah-olah sembahyang melihat Allah. Yakin Allah tengok kita pun tak yakin. Di mana tauhid kita kepada Allah? Rosak. Nah, ini tasawuf. Maknanya ulama-ulama tasawuf, ahli-ahli suluk di dalam ilmu tasawuf menelusuri jalan ini sampai dia menjadikan metod al-ihsan itu sebagai laluan untuk dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tengok betapa tinggi, betapa mulianya golongan yang mempelajari ilmu tasawuf. Ya, wajib, ya. Di samping ibadat anggota dan harta benda, tasawuf turut mengambil berat tentang aspek hati. Ibadat harta benda pun ada, ibadat anggota pun ada, ibadat hati pun ada. Semuanya digabungkan di dalam ilmu kebatinan di dalam Islam, ilmu tasawuf kita panggil. Ya, sebab kita belajar sebelum ini, tak boleh kita bertasawuf kemudian kita tinggal tauhid, kita tinggal fiqh, rosak, ya, semuanya rosak. Dia kata lagi muka surat 14 perenggan yang kedua, dari sini Syekh kata nampak zahir, nampak jelas kepentingan serta faedah tasawuf. Jelas kepada kita bahawa ia adalah ruh Islam dan hati Islam yang berdenyut hidup. Bila kita belajar tasawuf, barulah Islam yang ada pada kita ini ada ruh, bukan sekadar kerangka sahaja. Jadi yang sebelum ini kita dengar Nabi SAW bagi tahu, innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada tubuh badan kita dan tidak juga kepada rupa paras kita, walakin yanzuru ila qulubikum. Akan tetapi yang Allah pandang, yang Allah tengok adalah hati kita. Betul, ya? Hati yang perlu dibersihkan. Jadi Syekh kata, umat Islam tidak terjebak ke lembah keruntuhan, lembah kehinaan, ke lembah kelemahan, kecuali setelah mereka kehilangan ruh Islam dan jauhar permata kepada agama Islam. Sebab apa umat Islam semakin hari semakin hina, semakin hina, semakin hina, semakin ditindas, semakin ditindas, semakin ditindas, semakin hina kerana mereka menghinakan diri sendiri. Mereka jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tinggal ruh agama Islam. Jadi macam mana nak ada jasad mereka nak berfungsi bila tak ada ruh? Tak boleh berfungsi dengan baik. Apa yang kekal pada mereka hanyalah kerangka Islam. Dari segi frame-nya nampak Islam, tapi gambar paku, tak ada ruh. Jadi gambarlah, semata-mata gambar sahaja. Jadi atas dasar inilah ulama-ulama dan mursyid-mursyid yang beramal menasihati manusia agar masuk berada bersama golongan sufi. Memandangkan tasawuf penting, maka ulama-ulama bagi nasihat perlunya belajar tasawuf dengan ulama-ulama tasawuf. Dan sentiasa bersuhbah dengan mereka, sentiasa berdamping dengan mereka, sentiasa bermuamalat dengan mereka, supaya muamalat kita terkesan dengan muamalat mereka. Bila kita bergaul dengan orang yang baik, muamalat kita jadi baik. Bila kita bergaul dengan orang yang rosak, muamalat kita lama-lama jadi rosak, seperti mana orang yang kita kawani, orang yang kita bersahabat. Sahabat-sahabat Nabi, mengapa akhlak mereka begitu mulia? Kerana mereka bergaul dengan Nabi SAW. Akhlak mereka terkesan dengan akhlak Nabi. Akhlak mereka ditiru daripada akhlak Nabi SAW. Jadi ulama kata, kalau kita tidak bergaul dengan para sufi, kita tak bergaul dengan ulama-ulama tasawuf yang hati mereka bersih, maka bagaimana hati kita nak jadi bersih? Kerana kita tidak ada kesan pergaulan. Jadi ulama-ulama kata kena sentiasa bersuhbah dengan mereka. Tujuannya supaya mereka menghimpunkan di antara jasad Islam dan ruhnya. Baru ada ruh. Jasad saja dipanggil mayat. Kita semua telah tahu. Hujjatul Islam.
Imam Al-Ghazali rahimahullah subhanahu wa ta'ala menyebut muka surat 15, dia kata ad-dukhulu ma'as sufiyah, masuk duduk beserta ulama-ulama sufi, orang-orang sufi, belajar dengan orang-orang sufi, orang tasawuf, fardun ainun, fardu ain, wajib. Sembahyang wajib, puasa wajib, belajar dengan ulama tasawuf juga wajib, kata Imam Al-Ghazali. Fardu ain. Jadi al-faqih aqulu fardu ain, fardu ain, fardu ain, enggak ada tasawuf ini. Dalilnya kita dah dengar dah, daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada kata-kata ulama. Dia kata, kenapa? Idz la yakhlu ahadun min aibin illa al-anbiya alaihi wassalatu wassalam. Kerana setiap manusia tidak sunyi daripada keaiban. Semua manusia ada keaiban kecuali para nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita perlu belajar tasawuf. Sebab kita tidak bebas daripada keaiban, kata Imam Al-Ghazali. Kata Abu Hasan Al-Syadzili pula rahimahullahu taala, dia kata man lam yataghalghal fi ilmina hadza, sesiapa yang tidak mempelajari ilmu kami ini, ilmu tasawuf, mata musirran alal kabair, dia mati dalam keadaan berkekalan buat dosa besar. Wa huwa la yadri, sedangkan dia tidak sedar dia berada dalam dosa besar. Bila tak bertaubat, maknanya berkekalan melakukan dosa besar sehinggalah dia mati. Abu Hasan Asy-Syadzili kata mata musirran alal kabair, dia mati dalam keadaan berkekalan buat dosa besar. Wa huwa la yash'ur, dia tak sedar. Jadi ini yang bagi tahu kepada kita, ulama-ulama mengatakan bahawa belajar ilmu tasawuf ini adalah wajib. Walaqad saddaqa fima qala, dan Syekh Ibn Allan pula dia kata memang betul apa yang disebut oleh Imam Al-Ghazali. Fa ayyu syakhsin ya akhi, wahai saudaraku, dia kata fa ayyu syakhsin ya akhi yasumu wa la ya'jibu bisawmih. Mana ada manusia yang puasa tidak takjub dengan puasa dia. Dia puasa satu hari, aku puasa lebih baik daripada si anu. Sebab si anu puasa dia tak jaga mulut dia. Itu ujub, memandang diri lebih baik daripada orang lain. Ujub dosa besar. Jadi Syekh Ibn Allan kata, siapa yang puasa yang tidak ujub dengan puasa dia, wa ayyu syakhsin yusalli wa la ya'jibu bi salatihi, siapa yang sembahyang tak rasa ujub dengan sembahyang dia, wa hakadha sa'irut ta'at, begitulah semua ketaatan-ketaatan yang lain. Manusia ada perasaan angkuh, takabur, ujub, bangga diri dengan amalan. Kalau tak ada banyak, sedikit pun bila haram, bila dosa besar tak juga haram di sisi agama. Bila perjalanan sukar ditempuhi oleh jiwa yang tidak sempurna, maka manusia hendaklah mengharunginya dengan penuh keazaman, nekat betul-betul nak mempelajari ilmu tasawuf. Perlu sabar dan perlu mujahadah sehingga dirinya selamat dari kejauhan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Perlu ada pengorbanan, di samping perlu berjumpa dengan ulama-ulama murabbi yang mursyid. Fudail bin Iyad menyebut, Fudail bin Iyad ni adalah salah seorang ulama tabi'in. Tabi'in ni dia sempat jumpa dengan sahabat, tak sempat jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia di tabi'in, ya, dalam kurun yang terbaik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Syekh Fudail bin Iyad? Dia kata alaika bi tariqil haqq. Hendaklah engkau berada di jalan kebenaran, landasan kebenaran. Wala tastauhishu biqillatis salikin, jangan engkau menjauhkan dirimu daripada jalan yang benar itu kerana qillatis salikin, sedikitnya manusia yang berada di jalan kebenaran. Jangan kamu rasa tak sih belajar tasawuf. Sebab apa? Sikitnya orang belajar tasawuf.
Jangan kamu rasa macam tak mau pergi masjid. Sebab apa? Sikitnya orang pergi masjid, ramai yang pergi ke tempat lain. Fudail bin Iyad kata, alaika bitariqil haq, hendaklah kamu sentiasa berada di landasan kebenaran. Wala tastawhishu liqillatis salikin, jangan kamu merasa sedih nak mengelakkan diri daripada jalan kebenaran kerana sedikitnya manusia yang melalui jalan yang benar itu. Bila tengok sikit, tak best, tak seronok. Tak apa, sikit, lama-lama manusia akan faham tentang agama, lama-lama dia akan jadi ramai. Macam kita pada hari ini, sikit saja tuan-tuan. Tapi pelopor kepada pengajian ini, pelopor kepada pengajian kitab fiqh, kitab tafsir, pahalanya tidak sama dengan orang yang datang setelah manusia berduyun-duyun datang. Masa dulu belajar awal-awal, dulu 10 orang, 15 orang, dia dapat pahala yang begitu banyak. Kenapa? Kerana dia yang menyebabkan orang lain minat untuk belajar. Aku tengok si fulan tu seminggu 4-5 kali pergi masjid belajar ilmu agama. Jadi orang lain pun tengok, macam ada sesuatu yang best, dia belajar. Aku pun nak pergi juga. Orang kemudian yang pergi, pahalanya dapat kepada golongan yang menjadi pelopor kepada majlis pengajian agama. Jadi jangan kita rasa sedih dengan sebab jumlah kita sikit saja belajar ilmu apa-apa sekalipun. Kata Fudail bin Iyad, wa iyyaka wa tariqal batil, dan berwaspadalah engkau daripada jalan kesesatan, jalan kebatilan. Kau kena hati-hati. Kalau benda sesat, benda batil, benda salah, kau kena hati-hati. Wala taghtarru bi kathratil halikin, janganlah engkau terpedaya dengan sebab ramai orang yang ikut benda-benda yang tak elok. Benda batil tuan-tuan memang disukai oleh nafsu. Jadi orang pun ramai bila buat konsep, ramai. Sebab apa? Disukai oleh nafsu. Bila buat pengajian tak ramai. Jadi jangan kita terpedaya, kata Syekh. Memang begini lumrah hidup. Jalan kebenaran bukan bergantung kepada ramai ataupun sedikitnya manusia. Zaman Nabi SAW, Nabi seorang tuan-tuan. Nabi seorang, tapi Nabi bersama jamaah. Alaika bil jamaah, hendaklah kamu berada bersama jamaah. Sedangkan pada masa itu Nabi seorang. Kemudian masuk Islam Siti Khadijah, kemudian masuk Islam Abu Bakar, maka ada 4-5 orang, tetap juga dikira sebagai jamaah. Sebab apa? Sebab mereka berada di landasan kebenaran. Kata Syekh begitu.